bahagian warna dulu. Bahagian warna dulu. Iaitu garam ataupun salt. Okey, komen sikit siapa yang kat sini belajar dalam bahasa Inggeris. Okey. Garam ataupun salt dia terdiri daripada dua benda. Contohlah saya ambil Na dan juga Cl, NaCl. NaCl, Kazira. Okey. Kazira. Okey. Kau dah mengah sikit saya. Sebenarnya berulang alik daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya tadi. NaCl ni adalah contoh garam. Okey, NaCl ni adalah contoh garam. Jadi sebenarnya NaCl ni kenapa dia boleh duduk rapat-rapat? Sebab, okey, saya jauhkan dia sekejap. Sebab mereka ada charge. Cl minus dan Na plus. Jadi dia orang ada charge. Bermaksud mereka adalah ion. Ada charge tu adalah zarah yang berada ion lah. Ada ion. So ni tak suka. Kamu kan dah salin semalam, tak apalah. Saya buat je tak cantik. Okay. Terdiri daripada cation dan juga anion. Anion. Cation tu ion yang bercharge positif. Ni huruf T ni positif. Dan anion, anion, ni N negatif. Okey, N tu adalah negatif. Okey. Garam ni dia terdiri daripada dua jenis ion, iaitu cation dan juga anion. Okey. So, kita akan ada cation yang famous kita selalu sebut sebagai pakcik, Anwar, Zin, memang cantik. Cantik sikit. Pb2+, Al3+, Zn2+, Mg2+. Okey. Ce2+. Okay. Kalau kamu tak ingat charge, it's okay. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ingat pakcik, Anwar, Zin memang cantik. Kenapa mereka cantik? Sebab mereka semua ni adalah warna putih. Warna putih, saya laju kan? Okay. Warna putih. Yes, Syahid. Sebab dia orang warna putih. Yes, Adam. Alright. So, okay. So, kalau saya tanyakan, Al3+ warna apa? Warna putih. Magnesium warna apa? Warna putih. Kalsium warna apa? Warna putih. Okay. So, okay, tu warna putih. Alright. Lepas tu kita akan ada geng pokok. Pokok blueberry. So, saya akan buat pokok dekat sini. Pokok. Okay. Pokok. Alright. Blueberry kan? Blueberry ada buah blueberry kan? Okay. Ada buah blueberry. Daun pokok adalah Fe+. Batang pokok adalah Fe3+. Gang, cuba komen batang pokok warna apa sebenarnya? Kamu jangan tengok dekat sini, just batang pokok. Tengok dekat luar rumah kamu, warna apa? Warna perang. Fe3+. Yes, warna perang. Kalau kita bahasa kita, apa kalau luar tu kan warna koko. Koko tu warna koko. Tapi koko tu kan bahasa kita. Bahasa kimia adalah perang. So Fe3+ warna perang. Fe2+ warna daun pokok warna hijau. Cara saya ingat adalah 2 atas 3 di bawah. 1, 2, 3 macam itu kan. 1, 2, 3. Start daripada nombor atas tu nombor kecil. Macam itu kan. Lepas tu buah blueberry. Blue biru kan. Blue Cu2+. Sekejap nak tulis elok. Cu2+. Okay. Cu2+. Cu2+ tu adalah warna blueberry. Iaitu warna biru. Okay. Ingat. Fe2+ warna hijau. Fe3+ warna perang. Cu2+ warna biru. Yang geng pakcik Anwar Zain memang cantik tu. Sebab apa dia orang cantik? Sebab dia orang putih. Okay. Dan kita akan ada anion yang famous. Iaitu saya akan tulis dekat sini. NO3-, Cl-, SO4-2- dan CO3-2-. Okay. Nitrat, klorida ataupun chloride, sulfat ataupun sulfate dan karbonat ataupun karbonat. Okay. So,
Dan cation kita ada satu lagi yang famous iaitu ammonium NH4+. Nanti saya akan ajar dia sekejap lagi apa warna dia. Alright. Warna dia dia punya formula adalah susu coklat Nestle. Itu je. Okey. Nampak kan? Okey. Nanti dah. Kalau kamu nak salin pun pastinya. Kamu faham tak setakat sini? Tak ada apa-apa pun, tak ajar pun lagi sebenarnya ni. Okey, segi teruslah. Alright. Kita akan belajar sekarang pula adalah jenis garam, dan semalam saya dah ajar, saya akan laju sikit. Okay. Pay attention, kamu jangan salin lagi. Kalau kamu jenis baru belajar dengan saya akan laju sikit hari ni sebab semalam saya dah ajar. Jadi garam ni geng, ada dua jenis iaitu garam larut. Kamu tulis elok-elok garam larut ataupun dalam bahasa Inggeris soluble salt. Dan garam tak larut iaitu garam insoluble salt. Macam mana nak tahu warna unsur? Kamu tengok huruf, kamu sekejap kan, depan dia, kamu tengok warna depan dia. Contoh saya bagi, dia cakap theorem dalam soalan kan. Lepas ni kamu kalau kamu ada soalan kan, ingat singkatan tadi. Yes, ingat singkatan tadi. Okay, dua sulfat. Kamu tengok depan. So sekarang ni dia warna apa? Benda alah ni warna apa? Larutan ni. Warna larutan tu warna apa? Cuba teka. Bagi tahu. Yes, warna hijau. Sebab apa warna hijau? Sebab ni. Daun pokok warna hijau. Fe2+ tu warna pokok kan? Warna hijau. So larutan ferrum 2 sulfat ni adalah warna hijau. Kamu tengok depan. Basically kamu tengok depan, nanti kita akan belajar warna-warna lain. Pakcik Anwar Zain memang cantik. Yes, dia orang putih. Fe2+ warna hijau, daun pokok. Fe3+, batang pokok warna perang. Cu2+, saya bagi kuprum 2 klorida. Kuprum 2 klorida warna apa guys? Kuprum 2 klorida. Leburan kuprum 2 klorida. Yes, leburan tersebut warna biru kan. Alright, pandai. Picak lah korang. Okay. Memang korang bijak pun sebenarnya. Okay, so kita pergi dekat jenis garam. Garam ni dia ada dua jenis. Macam kita lah, manusia ada dua jenis iaitu lelaki dengan perempuan. Garam pun ada dua jenis iaitu garam larut dan garam tak larut. Soluble salt dan insoluble salt. Garam larut ni, soluble salt ni kita ambil garam tu kita bubur dalam air. Dia larut air, okay? Garam larut air. Garam tak larut air. Sekarang ni kita just masukkan dalam air. Kita jangan masukkan dalam minyak masak pula. Kita just masuk dalam air. Okay, masukkan dalam air. Jadi, masukkan dalam air. Kita masukkan, contohlah kita ambil garam, sejenis garam. Kita masukkan dalam air tu. And then kita kacau. Kacau, dia hilang. Dia larut. So, garam tu adalah garam larut. Okay, contoh lain, saya ambil garam lain, masukkan dalam air and then kita kacau. Kacau, dia still lagi dalam keadaan pepejal tu. Okay, garam ni dia biasanya wujud dalam keadaan pepejal dalam suhu bilik. Okay, ingat macam tu. Alright. Kacau, dia still dalam macam pasir, macam batu. Someone message saya dalam WhatsApp tapi saya tak boleh baca sekarang. Dia macam batu lagi. Okay, so itu adalah garam tak larut. So macam mana kita nak kenal garam tak larut? Jom kita kenal. Okay, garam tak larut, kamu jangan salin lagi kalau kamu macam masih lemah dekat sini. Okay, lepas ni saya akan bagi kamu salin ataupun geng yang dah buat nota kamu boleh pass dalam grup nanti ni ataupun kamu screenshot je kamu pass dalam grup nanti salin. Kita tips dia adalah tengok belakang. Sekejap saya tulis dekat sini. Tips kita nak kenal garam larut ataupun tidak kan geng adalah tengok belakang. Kalau kita nak tengok warna tadi dalam larutan tu, kita tengok depan warna dia. Tapi kalau kita nak tengok jenis garam dalam sebatian garam tu kan, garam kan sebatian ion kan, sebatian ion. Semalam kita dah sebut, kalau kamu tak masuk semalam, it's okay. Garam tu adalah sejenis sebatian ion, dia jenis sebatian. So kita nak tahu
Sebatian tu dia garam larut ke tak larut, kita tengok belakang. Tips dia dekat sini. Kita tengok belakang. Okey. So garam larut yang pertama saya akan tulis dia sebagai NO3 minus. So NO3 minus ni, ini adalah formula kimia. So nama NO3 minus ni adalah nitrat. Okey, nitrat. Jadi contohlah saya ambil natrium ataupun sodium. Contoh saya ambil natrium campurkan dengan nitrat, dia akan jadi NaNO3. Macam itu. So ini adalah satu garam. Sebab apa dia garam? Semalam saya ada explain. So okay, just dengar. Natrium nitrat ni ataupun sodium nitrat ni adalah suatu garam. Jadi garam ni belakang dia adalah nitrat. So garam ni kita panggil dia adalah garam nitrat. Sejenis garam nitrat. Gelap dah muka saya. Tak pandai saya outing lampu hari ni. Okay. So setting lampu. Okay. So natrium nitrat ni adalah sejenis garam nitrat. Okay. Gang. Kalau kuprum klorida garam apa? Contoh, saya bagi kuprum klorida garam apa? Dia sejenis garam apa? Tak nampak ni? Komen. Yes, kuprum 2 klorida. Sorry ya. Kuprum 2 klorida adalah sejenis garam klorida. Betul dah? Pandai. Alright. So, padam dekat sini. NO3 minus. Okay, ini adalah nitrat. Semua, dengar, semua garam nitrat larut. Okay, anything, bila nampak nitrat dekat belakang, bila nampak garam tu, dia ada nitrat dekat belakang. Natrium nitrat, magnesium nitrat, plumbum nitrat, aluminium nitrat, kalium nitrat, potassium nitrate, bahasa Inggeris kan, sodium nitrate, lead nitrate, silver nitrate. So anything yang ada nitrat ataupun nitrate, dia larut dalam air. So semua nitrat kita masukkan dalam bekas yang ada air, kita kacau, dia hilang. Dia larut. Okay, clear Right. So yang kedua, ialah Cl minus. Kalau saya terlalu laju, kamu beritahu tak? Sebab saya memang laju. Saya hari ni saya laju dah sebab dekat sini saya dah ajar semalam. Semua larut. Tapi dia ada kecuali. So semua garam klorida dia larut. Masukkan dalam air dia larut. Semua garam klorida kecuali cipah. Kecuali cipah. Kalau saya ingat C ni. Cipah kan. C dengan C itu adalah cipah. So semua garam klorida dia larut kecuali cipah. Pah tu apa? P tu adalah plumbum, Pb2+, A tu adalah argentum ataupun silver, Ag2+, dan H tu adalah Hg2+, ataupun mercury. Yes, Kazira. Kazira, nama kamu siapa? Kamu orang Kelantan rasanya. Ke kamu orang, bukan orang Kelantan, kamu orang Pantai Timur rasanya sebab kamu cuti rasanya lah. Okay, so saya bagi contoh dekat kamu. Dekat sini. H, G, C, Cl. Tu dia kerja itulah. Sebab apa adalah nama saya Syahira. Okay. Syahira. Alright, so HgCl2. Larut tak larut? Larut tak larut kan? Terus. Larut tak larut? Tak. Orang lain? Tak. Lain? Tak. Okay, yes. Betul. So HgCl2 ataupun mercury chloride, dia tidak larut dalam air. Sama lah kalau Ag chloride tak larut, Pp chloride tak larut. Alright, tapi kalau magnesium, bukan pah kan, magnesium chloride larut, natrium chloride larut. Apa lagi? Kuprum 2 chloride larut. So pah chloride sahaja yang tak larut. Okay, yang baru masuk, ramai yang baru masuk, saya perasan tu. Baru masuk, is okay, saya just ulang balik yang semalam sikit, laju ni.
Okay, kalau kamu tak masuk, it's okay. Semalam saya recap sikit. SO4 2 minus nama dia adalah sulfat, geng. C tu untuk apa? C tu just cara nak ingat saya. Cik Pah. C tu cara nak ingat. C tu macam untuk klorida. Cik Pah. C tu untuk klorida. Just ingat Pah. Tapi kita ingatlah Pah, nanti kita ingat kan. It's okay. So orang panggil akronim. Cara kita ingat Cik Pah. Kan? Alright. So SO4 2 minus adalah sulfat. SO4 2 minus adalah formula kimia. Nama dia adalah sulfat. Alright, so semua garam sulfat, nampak je sulfat dia larut. Semua larut. So anything, kita masukkan sulfat ni kan, masukkan dalam air and then kita kacau, dia hilang. Kecuali pantai cahaya bulan. Pantai. Ada yang tak ada line ke? Keluar masuk ni. Pantai cahaya bulan ataupun PCB ataupun PVC. Suka hati kamu. Kalau kamu ada cara kamu, it's okay. Kalau saya guna pantai cahaya bulan sebab saya orang Kelantan dan pantai cahaya bulan ni dekat je dengan saya. PCB, Alia, Syahir, yes. Rumah kita. Alright, pantai cahaya bulan. Pantai cahaya bulan tu apa? Pantai tu adalah PB2+. Okay. Cahaya kan, ada yang tersilap ni, saya padam kat situ, cahaya. Ingat tu, Ca tu kan, cahaya, apa Ca? Ca tu adalah kalsium, Ca2+. Dan bulan adalah Ba2+, barium. Pantai cahaya bulan. Okay, suka tengok. So, Ag bukan, sekejap. Oh yes. Sorry, Ag+, yes. Super. Right, so, apa tu? Good. Kalau saya silap, kamu betulkan saya agak laju sikit tadi. Alright, so semua garam sulfat dia larut kecuali pantai cahaya bulan. So geng, saya tanya kamu lah. Kuprum 2 sulfat larut tak larut? Kuprum 2 sulfat larut tak larut? Satu buat semua. Apa? Larut tak larut? Ada yang lawat tak? Ada yang jawab larut. Dah betulkan dah. Aiman Syaf Azizan. Alright. So, kuprum 2 klorida kan. Kuprum 2 klorida. CuCl dia akan jadi 2 dekat sini. Alright. It's okay. Kenapa ada 2 dekat situ? Nanti kita belajar. Alright. So, CuCl2 ni dia adalah larut sebab semua garam klorida klorida pula dah. Saya cakap apa tadi? Sulfat ke klorida? Tak ingat dah. Tak ada yang respon dah, okay. Sulfat ya. Alright, so kuprum 2 sulfat dia larut sebab semua garam klorida semacam, kenapa minat sangat dengan klorida ni? Semua garam sulfat dia larut kecuali pantai cahaya bulan. Okay, ni garam sulfat lah sebab kita tengok belakang dia kan sulfat. So larut kecuali pantai cahaya bulan. Alright, so yang mana pantai cahaya bulan? Yang ni. So yang ni pantai cahaya bulan tak? Bukan kan, Cu tu bukan pantai cahaya bulan. Soalan suka tanya, dia orang tricky kat situ. Soalan seriously, dekat kertas 1, paper 1 iaitu objektif kan, ABC tu, suka tanya. Dia tanya, yang mana satu larut, itulah larut tak larut ke macam gitu kan. So, biasanya student dia akan jawab, yang ni kuprum 2 sulfat ni, dia tak larut. Sebab dia nampak sulfat tu and then dia tertukar dengan C ni. Sebab tu saya buat pantai cahaya bulan. Kalsium tu. Tu kan kalsium. Okay. Sampai sini ada soalan tak, geng? Jelas tak? Saya nak pergi kat garam tak larut. Faham tak? Faham? Tak? Faham? Okay, jom. Pergi kat garam. Garam tak larut. Faham?
Faham? Okay. So, CO kalau tak nak kalau tak nampak tu kamu ada soalan kan? Ramai hari ni. Ramai ke 42 orang? Alhamdulillah kan ni kita nak belajar so okey lah. Semalam sebenarnya Syah tak datang, dah ada 50 ke gitulah. Alright. So CO3 2 minus. CO3 2 minus adalah nama apa? CO3 2 minus tu adalah formula kimia. Nama dia adalah karbonat ataupun karbonik. Alright. So yes, Adam, karbonat. So saya letak dia bawah garam tak larut. Sebab bila nampak saja garam karbonat, saya buat gini lah. Okay. Garam karbonat terus dalam otak kita adalah semua tak larut. Semua tak larut. Masukkan dalam air, tak larut. Masukkan dalam air, kacau, still ada macam batu. Macam batu kan. Dia tak larut lah, macam biji-biji lagi, macam pasir lagi kan. So dia tak larut. Kecuali kalau saya guna anak. Kecuali anak. Ataupun ada cikgu guna nak kan, garam nak gitu kan, garam nak. So saya guna anak. Anak tu apa? Anak ni adalah amonium, Na dan juga K+. Natrium dengan kalium lah kat situ, malas nak tulis. Ada yang jenis guna karbon macam mana? A1, Haikal guna semalam, A1, amonium dan juga grup 1. Satu tu grup 1. Ni kan natrium grup 1, kalium grup 1 dan ada lagi. Semua grup 1 dia larut lah. Lithium. Yes. Kejap. Yes lah macam ni lah kalau lain sabut saya. Sekejap. Dengar, cuma kamu dengar jauh-jauh kan? Sekejap. Okay, dah dengar balik dah? Dengar ke? Okay, so suara hilang. Sekarang? Perasan. Biar dah. Okay, jom. Itulah. Okay, cantik lah sebenarnya dia macam naik gitu. Kamu punya jawapan. Okay, so saya bagi contoh soalan dekat kamu, ready kat keyboard kan? Magnesium karbonat larut tak larut? Magnesium karbonat larut tak larut? Hijau betul ke? Fakru betul? Alia betul? Yes, diorang tak larut. Tapi Zakimi, nama kamu macam saya. Tapi jawapan kamu betul ke betul? Betul ke tak betul tu? Okay, jom kita tengok dulu. Okay. Dah. Jom. Tengok sini ya. Magnesium karbonat kan? Magnesium tu plus karbonat. Okay, magnesium karbonat. Kamu tengok kat sini ya? Magnesium karbonat. Okay. Semua garam karbonat tak larut. Macam mana nak bagi kamu? Kamu tulis dalam warna lain lah nanti. Kat sini ni. Tak larut. Tak. Semua garam karbonat tak beli anak. Benda lah ni anak ke? Yang ni anak kan? Yang ni anak ke tak? Dekat depan tu kan? So dia bukan anak. Kat depan dia tu bukan anak. So anak dia tak larut. Anak sahaja yang larut. Okay. Faham? Saya bagi contoh lagi.
Plumbum karbonat. Larut tak larut? Larut tak larut plumbum karbonat? Yes, no. Tak, tak. Plumbum klorida. Larut tak larut? Plumbum klorida. Tak juga kan? Tak larut, tak pangkah. Apa lagi selain pada pangkah X tu? Y boleh Y? Okay, tak apalah. Lepas tu, plumbum nitrat. Janganlah Y. Nanti pening saja. Saya gurau je. Okay. Plumbum nitrat larut. Okay, pandai. Kalium karbonat. Kalium karbonat larut tak larut? Cepat. Okay, geng. Dia orang soluble. Dia orang larut. Yes. Okay. So, faham kat sini? Kita pergi kat warna semalam. Saya laju sebenarnya semalam dekat sini. Tapi tak apa, malam ni kita boleh ringkaskan. Sebenarnya saya nak pergi kat sini semalam, hari ni. Sekejap. Dia terbang benda ni. Depan saya ada kipas. Pukul berapa ni? 9.35 lambat lagi. Mudah betul. Sekejap. Tak nampak. Mudah betul. Ingat bila ada akronim. Yes. Kita belajar sains, kena penuh hidup kita dengan akronim. Itu je tips dia untuk mudah ingat sains. Biologi, fizik, biologi, fizik, biologi, fizik, kimia kan. Kalau saya ingat contohlah fizik kan. Macam apa fizik DCM. Okay, contoh 10. Allah Rabbil Karim. 10 kita nak tukar unit. C tak nak lah. DM. Kita nak tukar dia kepada 10 M. Macam mana? Yes, akronim imbuhan. Prefix. Okay, so macam mana? Cuba tekan. Ni fizik. Ni fizik kan? Nak situ. Ni kan? Dia darab. Saya lupa juga sebenarnya. Darab ke bahagi. Tapi kalau saya ingat macam ni. Kalau lah dia darab. 24 tak? Bukan 24. Dia sekejap. Alright. Kalau saya ingat macam ni. Saya lupa juga yang darab ataupun bahagi. Saya rasa darab. Kalau nak hilangkan semua benda dia darab. Saya ingat macam ni. Saya ingat nombor kereta DCM 1, 2, 3 macam gitulah cara saya ingat. DCM 1, 2, 3. DM dengan CM kan sama lain. Okay, DM dengan CM lain. Alright, so kat mana tu? Sebenarnya ada orang WhatsApp saya banyak tu, saya tak tahu nak buka, tak nak buka sebenarnya. Tapi kesian pula. 10 DM nak tukarkan 10 M kan, jadi saya buat DCM 1, 2, 3. Iaitu sebenarnya macam nombor kereta kan, DCM 1, 2, 3, letak sini lah. Saya ingat macam tu. So, 1, 2, 3. D adalah 1 kan. So sebenarnya dia negatif sebenarnya. Jadi 10 ni saya akan darabkan dengan, tu kan 1. Darabkan dengan, saya kuasa negatif 1. Macam tu rasanya. Tak best lah sebenarnya nombor ni. Sekejap. Saya guna 35 DM nak tukar kepada nak tukar kepada M. So apa dekat sini? Jadi 35 tu saya kena darab 35 tu saya kena darab dengan 10 kuasa negatif 1. Saya lupa juga. Just cara ingat negatif 1 darab ataupun bahagi tu saya tak ingat. Just saya ingat ni nombor kat atas ni. Kat atas ni. Sorry so, malah nak ajar sebab saya tak ingat juga. Tapi fizik banyaklah keluar penukaran unit tu sebab kita kena tukar kepada unit apa panggil? Unit asas dia, macam gitulah. Okay. So alright, so kamu jangan letak dalam kepala, just
nak cakap dalam kimia, dalam sains tulen kita kena ada akronim. Macam itu je. Bio pula. Bio kan. Tak ingat Alah. Next I met cikgu lain. Sekairul ada. Okay, so sekarang ni kita nak belajar subtopik 3. Okay, so kali ni yang ni bolehlah mula salin. Subtopik 3. Korang ada sekolah tak esok? Mana ada sekolah kan Sabtu. Tapi itu kot yang kelas apa tu? Tambahan lah. 20%. Ya Allah. Subtopik ke dia tu tadi subtopik 1 tapi tak daripada awal pun. Analisis kualitatif bagi garam. Ada kelas tambahan esok kan? Ada perbarisan ada wah. Ni tak guru-guru apa tu. Saya cakap apa bio. Okay. So okay. Analisis kualitatif bagi garam. Sambung bodoh. Jap. Okay, sebelum saya sambung kat sini. Kita tengok apa tu soalan sikit. Nanti tak sempat soalan yang tadi lah ni, soalan tadi. Okay, so topik sampai basic. Nombor 1 geng. Persamaan berikut akan bacalah dalam bahasa kamu. Persamaan nampak kan? Kena besarkan lagi. So yang 90 itu sampai bila? Just hari je geng, Aisyah. Semalam je. Persamaan berikut mewakili tindak balas antara logam zinc dan asid sulfurik. Ni logam zinc, ni asid sulfurik. Tak cantik warna biru. Okay, so ini ada sehari je. Ya semalam saja. Yang panggil workshop. Macam hari tu kan sehari. It's okay. Just tak apa. It's okay. Benda yang lepas kita biarkan berlepas je. Kita tengok yang ke depan pula. Okay. Ini adalah kalau saya tulis balik ke atasnya. Tulis balik ke atas ni. Zinc tambahkan dengan H2SO4. Okay. Saya akan buat dua warna kan. So sebab apa saya nak akan buat dua warna? Kamu pun first belajar, kamu biasakan dengan buat dua warna. Saya dekat matrik pun lecturer saya ajak kamu kena buat dua warna dulu. Nanti kamu dah expert, kamu dah power, kamu barulah buat dalam satu warna saja sebab kamu akan nampak nanti. Tapi dalam exam, dia akan keluar satu warna macam gini, kamu buat dua warna. Kecil dah. Sekejap. Tambah kertas satu. Baru tak? Okay. So, ZnH2SO4 ni ini adalah ringkasnya ini adalah persamaan kimia. Persamaan kimia ini adalah cinta tiga segi. Kenapa kan? Sebab cinta tiga segi, sebab ini lelaki yang biru, saya buat lelaki yang warna biru kan. Lelaki warna biru, ni warna biru lelaki dan SO4 tu yang warna perempuan. Okey. Bila cinta tiga segi sebab H2SO4 tu adalah orang panggil couple, kan? Lelaki perempuan dia couple. Okay. Dan zinc tu dia seorang-seorang, dia single. Alright. So, okay. Best juga sebenarnya buat soalan kan. Kita boleh macam revise yang ni sebenarnya bab 3. Mol tu, yang mol tu. Persamaan kimia. Alright. So, mol, formula dan persamaan kimia. Alright. So, bila nampak persamaan kimia cinta tiga segi macam gini, orang panggil cinta tiga segi sebab lelaki ada dua orang, perempuan ada seorang. Okay, so any tindak balas yang bila ada tambah, lepas tu sama dengan bila ada ni kan, ada tambah, lepas tu ada ni, apa ni orang panggil? Anak panah, ini membawa maksud ini adalah tindak balas. Yes, sekejap Aisyah. So, ini adalah tindak balas kan. Jadi tindak balas bila cinta tiga segi, sebab lelaki ada seorang, couple ada, so ada couple ada lelaki seorang. So lelaki ni
dia nak rampas perempuan ni. Dia nak rampas perempuan tu. Okay, so dia nak rampas perempuan tu. Jadi daripada H2, So dia takkanlah dia nak rampas lelaki dengan lelaki kan. Kamu lelaki dia nak rampas perempuan. So dia tak nak bagi H2 tu couple dengan SO4. Dia nakkan SO4 tu. Alright, so tetapi cerita tiga segi ni susah. Dia panggil susah kan, takkanlah nak bagi mudah-mudah je hidrogen tu nak bagi mudah kan, takkanlah. So zinc ni lebih kuat daripada H2. Macam mana nak tengok lebih kuat? Kita tengok dalam susunan elektron. Siri elektrokimia. Tak muat rasanya kat sini ni. Siri elektrokimia, sekejap saya buat atas sikit. Siri elektrokimia. Yang paling atas dalam siri elektrokimia. Rampas je macam nama Melayu kan. Itulah. Hai, kesian studi rampas awet. Macam korang dalam. Okay, so siri elektrokimia. So zinc tu dia kena lebih kuat daripada H2. Alright? Zinc tu kena lebih kuat daripada hidrogen. Macam mana? Zinc tu dia kena duduk lagi atas daripada H2 dalam siri elektrokimia. Dia kena lebih handsome. So dia kena lebih kuat. Alright. Dalam SEK. So dalam SEK, kalau ada yang dekat sini tak ingat lagi. Kamu ni distracting lah. Kalau ada lagi yang tak ingat siri elektrokimia, kalium, natrium, kalsium tu kan, saya akan bagi satu akronim lagi kepada kamu, iaitu kalau nak kahwin sebenarnya. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup agama. Tak muat cukup agama tu. Alright, so cukup agama tak muat. Alright, so kalau sekejap. Allah. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup agama. Bawah tu ada cukup agama. Okay, saya buat zakat cukup je. Saya buat zakat hidup sahaja. Right, so zinc kena lebih atas daripada hidrogen. Mana zinc? Kat sini. Ni zinc. Mana hidrogen? Kat sini. So mana lagi atas? Mana lagi atas? Kalau nak cakap mak aku Zakiah, Firdaus suka pukul hantu, macam mana? Kalau kamu ada akronim kamu sendiri, guna akronim kamu. Kalau kamu tak ada, kamu boleh follow saya punya. Okay. Boleh? Okay. Alright. Okay. Right. So zinc lebih kuat daripada hidrogen. So zinc boleh rampas sulfat daripada hidrogen. Alright. So macam mana kita nak buat formula kimia yang baru? Ni formula, ya Allah. Ni formula kimia kan? Asid sulfurik. So kita nak buat formula kimia yang baru, iaitu zinc sulfat. Alright. So zinc sulfat, first step adalah kita just cantumkan dia apa unsur atas. Apa jadi kalau unsur atas hidrogen? Ni lah unsur atas hidrogen. Zinc ni atas daripada hidrogen kan? So maksudnya zinc tu boleh rampas sulfat daripada hidrogen. Iaitu zinc ni boleh rampas sulfat. Zinc boleh dah couple dengan sulfat. Sebenarnya zinc ni 2 plus. Sulfat pun 2 minus. So tak payah nak cross-cross lah. Sendu je lah. Apa? Hidrogen tu memang sendu lah. Cuma zinc tu ya bawah lemah sebenarnya. Oh bawah. Bawah tak boleh lah. Tidak balas tidak akan berlaku. Sendu je lah. Betul lah. Sendu je lah. Dalam bahasa kita, tindak balas tidak akan berlaku. Alright. So, dalam bahasa kita, bahasa kimia. Alright. So, sekarang ni, zinc dah couple, kita dah tindak balas. Sulfat dah couple, yang tinggal H kan? Yang tinggal H. Dalam kimia, kan kita tengok sini kan? Jangan salin. Kalau kamu macam jenis slow sikit kimia kan,
Super nak gaduh, kita mesti kuat, kalau lemah mesti kalah. Yes, okay. So, dalam kimia kan, kita ada bahan. Sebelum anak panah tu kita panggil bahan. So, selepas anak panah kita panggil hasil. Okay kan? So, bahagian bahan tu kalau ada huruf H, tengok huruf sahaja kan. Huruf H. Regardless lah ada banyak mana H tu, ada 100,000 ke, ada juta ke, H tu, H tersebut akan jadi, bukan Adam. Dia, ya Allah. Saya cakap kuat sangat. Dia akan jadi H2. It's okay. Nice try. Nice try. Kamu akan jadi lebih pandai sebab kamu suka try. Dia akan jadi H2 Adam. Okay. Semua pun dekat sini dia akan jadi H2. So, yes. Alright. So, lepas tu kan, kalau bahagian bahan dia ada O dan juga H. Orang panggil kau. Dia ada O dengan H. Okay, dia ada O dengan H. Tak kisah O tu ada berapa banyak. H tu ada berapa banyak. So, di bahagian hasil tu dia akan terus jadi H2O. Kamu jangan bilang O tu ada berapa, H tu ada berapa. Just jadikan dia H2O. Okay. Lepas tu, ngetik silakan. Dekat bahan ada O, ada C, ada O, ada H. Tak kisahlah C ada berapa banyak, O ada banyak mana, H ada banyak mana. Dia akan jadi, hasil tu akan jadi karbon dioksida dan juga H2O. Gitu. CO2 dengan H2O. Oh, padahal ni bukan neutralization. Alright. So, so kamu tengok dekat persamaan kita yang ni. Siapa yang tinggal? Zinc kita dah tindak balaskan dengan sulfat. Apa yang tinggal? Yang tidak ditindak balaskan lagi. Berbelit lidah. Saya cakap laju nak cepat kan. Siapa yang tak tindak balas lagi? H tu kan, iaitu huruf H. Saya nak stresskan dekat sini adalah huruf H. So, bila huruf H, kita terus jadikan dia sebagai H2 dekat sini. Banyak sangat. Okay, dah. Cuma kita tengok. Dah balance tak balance ataupun kita punya orang panggil ni persamaan kita. Zinc kiri kanan ada 1. SO4, kamu tengok warna, kamu jangan tengok S ada berapa banyak, O ada berapa banyak kan. Kamu tengok warna dia. Warna pink tu ada berapa banyak? 1. H ada 2. Okay, dah balance. Alright, so garam kita ni adalah garam di sini. Kan? So, zinc sulfide. Okay, zinc sulfide. Okay, dah nampak kat sini B dengan D, bukan. B dengan C automatic salah. Alright. So, zinc sulfide dia larut tak sulfide. Garam sulfide dia apa? Nak lihat dulu. Garam sulfide apa formula dia? Sulfide. Formula dia. Semua larut kecuali pantai cahaya bulan. Dia bukan Cik Pah, sebab kalau saya ingat Cik Pah tu, Cik tu C chloride. Chlorida kan, Cl. Alright, so larut kecuali PBC ataupun pantai cahaya bulan, PCB. Alright, so PCB sahaja yang tidak larut kecuali PCB. Alright, so sekarang ni dia bukan PCB, dia adalah larut ni. Tak larut ni salah. So A jawapan dia. Tak larut kan? Okay, yang kedua, soalan yang tu. Yes. Antara berikut yang manakah garam tak terlarutkan ataupun tak larut lah. Insoluble salt, tak larut lah sebenarnya. Okay. Tak larut. A tu confirm salah dah, ada nitrat dekat sini ni, so salah. Ada oxide yang insoluble.
Saya kurang jelas dengan soalan tu. Alright, sakit. Alright. Okay, dia yang salah tu. Kita nak yang manakah garam tak larut. So, kita nak garam tak larut. Alright. Kita tengok satu-satu. Amonium chloride. Amonium chloride. Semua dalam klorida, Cik Pah. Cik Pah kan, chloride. So, Pah ni adalah tak larut kan. So, amonium chloride dia larut. Larut sesalah. Kalsium sulfat. Kalsium sulfat, pantai cahaya bulan. Ni kan, pantai cahaya bulan. Sulfat. Pantai cahaya bulan ni dia tak larut ke semua garam sulfat larut kecuali pantai cahaya bulan ni lah cahaya ni. So jawapan dia adalah C. Itu salah lah. Karbonat. Semua garam karbonat. Yes. Tak larut. Karbonat nampak karbonat tak larut kecuali anak. Anak ni kalium. Kalium ni adalah anak. A, N, A, A. Ni dia. K tu kalium. So dia lah salah. Jawapan dia adalah C. Alright. Faham? Alright. Faham? Ada soalan tak? Saya nak cuba fahamkan sebenarnya soalan okay. Ada set yang simple. Apalah? Semangat kecil ni. Faham? Yang lain faham tak? Yang lain? Okay baru. Okay, so jom kita pergi kat soalan nombor 3. Saya kadang sebab nakkan respon kamu tu sebab saya takut saya yang hilang. Gitu je. Alright, so apakah garam T? Rajah 11 menunjukkan garam T ditambah ke dalam air water. Diagram 11 shows salt is added into the water. Okay. So itu garam T. Lepas kita kacau dia akan jadi larutan tanpa warna. Fokus dekat sini warna kan. Warna. Tanpa warna. Okay. Tip saya untuk tengok warna, kita tengok depan ke belakang. Tips kita kalau kita nak tengok warna, depan ke belakang. Kita tengok depan kan. So kita tengok depan. Alright, so kita tengok depan. Ferrum 2 sulfat, depan dia ferrum 2. So ferrum 2 sulfat dia warna apa? Hijau. Oh yes, warna hijau. Okay, so kuprum 2 nitrite, copper to nitrate warna? Tiba-tiba lah kau si nampak sangat jawapan dia B kan. Okay, kuprum 2 nitrite dia warna biru. Kuprum siu biru, blue. Right, kalsium karbonat. Okay, kalsium karbonat. Jawapan. Kalsium ada ni kan. Semua jap. Tak tanpa warna kan, putih lah maksud dia. Pakcik. Jap pakcik. Anwar. Zain. Memang cantik. Okay, so sekarang ni dia jadi larutan tanpa warna. Yes, aku. Dia jadi tanpa warna. Okay, tanpa warna. Tapi kamu tengok dekat dalam ni, tak ada apa-apa kan? Dia larut. Kalsium karbonat. Sebenarnya, kalsium karbonat ni kan dia larut, tak larut? Dalam mana? Dalam ni. Dalam karbonat. Okay. Semua garam karbonat tak larut kecuali kan. So kalsium karbonat larut tak larut? Tak larut kan. Okay. So dia memang warna putih juga. Tetapi dia tak larut. Tapi kalau tak larut, dia akan sebenarnya muncul biji-biji dekat sini. Kalau dia tak larut. Okay. So dia tak larut. Sebab tu saya ajar dulu warna dan larut tak larut tu tadi kepada kamu. Okay. So itu salah. Siapa jawab tadi? Siapa jawab tadi? Dana Aidil dan Muhammad Syahdi. It's okay. Alright.
So, salah jawab, it's okay, kita sedang belajar. So next time kita boleh dapat markah. Jawapan dia natrium. Sorry tak? Sebab natrium tu tak ada warna sebenarnya. So, kita tak tahu kan, dia warna putih sebenarnya. Okay, jom. Manakah antara berikut adalah garam? Aduh, habis semua saya buat pula dah. Nanti kamu nak buat habis kan? Tak apalah, kamu buat sendiri. Yes, NaCl tu garam. Yelah, garam. Garam tu kat mana? NaCl tu adalah garam dekat dapur tu sebenarnya. Garam yang masin tu adalah NaCl. Okay. Ujian. Faham kan? Okay. Bila dong? Saya nampak. Topik 3, analisis kualitatif bagi garam. So analisis kualitatif bagi garam ni sebenarnya dia adalah ujian kimia bagi ion. Cara sahkan. Kan tu dah. Buat N ada tanda tu. Cara sahkan hadiran ion. Cara sahkan kehadiran ion. So kita start dengan cation ion dulu. Cation ion Ujian kimia. Tengok tiba-tiba warna merah kan. Tak ada maklumat lagi. Cation. Okay. Okay. So, ujian kimia bagi cation. Ujian kimia lah. Okay. Saya bagi satu situasi lah kat sini. Sekejap. Saya bagi satu situasi dekat sini. Kita ada satu bekas. Kan? Kita ada satu bekas kan. Kita ada satu bekas. Relax tau, saya nak ambil nafas sambil-sambil kan. Kita ada satu bekas. Bekas ni, kita ada kita ambil apa kita ada NH4+, ion amonium contohnya kan. Ada NH4+, kita dah tahu. Sebab kita sekarang ni, kena nak apa kan? Kenapa pun amonium boleh. So, kita ada NH4+, kita ada ion amonium dalam bekas tu. Kita tengah buat eksperimen. Kita tahu dalam bekas tu ada amonium dalam tu. Tapi tiba-tiba lah hari Mamat ni, lecturer kita datang. Ada lecturer kita datang. Dalam bekas ni dia ada apa, dia tanya kita. Kita jawab ada amonium. So dia pun tanya kita, betul ke ada amonium? Dia tak percaya kita. And then kita pun kena buktikan dekat dia ada NH4+ dalam tu. Jadi macam mana kita nak buktikan? Kita kena buat ujian kimia. Tak bolehlah kita nak merayu, betul ada dalam ni NH4+, amonium, ada. Tadi saya baru je buat. Orang tak percaya macam gitu. Jadi bagi dia rasa air tu, insyaAllah dia tak merasa dah benda lain. Terus ke alam bawah. Alright, so NH4+ tu ada dalam tu. Jadi kita kena buat ujian kimia dalam tu. Jadi kita kena buat ujian kimia. So cara kita sahkan sesuatu ion, kita kena buat ujian kimia. So sekarang ni ion positif kan, NH4++++, ion positif plus kan, kita namakan dia sebagai cation ion. So sekarang ni kita belajar dulu ujian kimia bagi cation kan. So ujian kimia bagi cation.
So, ujian kimia bagi ion, kita boleh guna dua larutan. Ya Allah. Kita boleh guna dua larutan. Sambil ya, sambil-sambil. Yes. Lihat ada kamu sana tu. Nanti saya bagi soalan dekat kamu. Inilah ujian kimia ni. Apa kat tulisan ni? Allahu Rabbi. Saya selalu dah berharap willing nak buat quiz dalam Instagram tu. Soalan dah ada. Masa saja tak ada lagi. Soalan dah ada. Seriously saya ada dalam note. Kan phone kita kan ada notes kan. Ada notes kan. Ada apps notes tu. Dah penuh dah soalan saya dalam tu. ABC saya buat untuk kamu. Dan saya nak blastkan dalam Instagram sebenarnya. Iaitu kan Instagram kan ada features yang buat poll, bukan poll, adalah stiker yang kita boleh tekan ABC tu kan. Jadi tak lah. Nak buat, insyaAllah doakan saya sempat buat. Saya dah ada, nak try buat tak malam ni? Fikir dulu, nak buat tak? Nak buat tak? Nak tak? Korang tak malam ni terus? Amonia. Right? Boleh je? Boleh je. So kamu lah boleh je. Ada kalau saya sempat kerja. Okey. Saya untuk kamu saya buat. Bukan. 4-3. Saya kan sebenarnya buat kahut. Kejut. Boleh je, try lah. Amin. So kalau guna NaCl tu adalah garam. So dalam garam tu kita nak sahkan something, kita guna dua larutan aqueous. Kita guna dua larutan. Salah satu iaitu natrium hidroksida ataupun amonia. Ini adalah larutan aqueous lah di dalam air. Baking tu tak apa. So amonia Jadi sebelum saya teringat, saya lupa kan. Saya tulis kat sini lah IG saya. Kalau kamu ada IG tak apalah. Kalau kamu tak ada IG okey. Nur, ni IG saya. Nama saya kamu nampak kan kat situ kan, Nur Ahmad Hafiz. So kamu just sambung je. Nur Ahmad Hafiz. Ni IG saya. Kamu follow je. Tak nak follow pun tak apa. Saya bukannya macam panggil jakun follower sangat sebab saya dah ada. Kamu pun dah tahu kan follower saya dah berapa banyak. Sebab saya pun tak kisah pun ramai tak ramai sebab saya tak main sangat pun follower Instagram tu sekarang. Saya tak post pun. Just saya tengok orang, saya post IG. Tengok information. Instagram kan ada banyak information. So untuk kamu saya try je. Main TikTok tak nak. Post tak nak. Okay, sebelum saya lupa lah kan, saya untuk kamu kan saya cakap saya sanggup buat apa saja untuk buatkan kamu dapat A dalam kimia ni kan. Tak dapat lah masa tu tak tidur sehari pun tak apalah. Okay, so janji kamu yang dapat A. Faham tak? Ada hari tu kan saya demam. Saya demam sebab buat kerja something macam gini kan. So sepatutnya kamu pun patutlah sanggup berkorban untuk demi kamu sendiri untuk dapatkan. Janganlah tak tidur, okey? Itu je. Demi untuk dapat. Jadi kamu pun patut berkorban demi untuk dapatkan A untuk kimia kamu. Bukan untuk saya, untuk kamu. Jadi okey. Lah kan. Sambil tu saya teringat something. Saya nak ulang balik pasal kelas yang saya akan buat bulan depan. Semalam ada dah ada kan yang dah ada kan. Semalam dah ada tahu kan saya nak buat yang bulan depan tu. So
Kamu nak dengar tak satu story ni? Story ni saya baru je dapat tahu tadi. Sekejap, saya nak cek orang dulu. Saya nak cek orang dulu. Ada tak? Sekejap. Sekejap. Okay. Tak ada. Tuan dia tak ada. Alright, semua. Teruskan buka meja saya. Okay. Saya takut kamu lah yang tak nak dengar. Takut kamu nak tidur awal ke something. Okay. So, macam ni. Saya nak buka cerita kan. Itu tu apa? Sleep. Dalam bahasa Arab apa? Okay. So, kamu nak yang cerita kan? Cerita dia macam gini. Tadi hari ni 22 hari bulan ayat. Macam kan 22. Yes. 22 hari bulan. So, ya kamu janganlah mengumpat. Yes, mengumpat tapi tak sebut orang lah. Tak sebut orang. Okay. Hari ni 22 hari bulan adalah result bagi hari ni adalah result bagi UPU. Kamu kenal tak UPU tu apa? Bila kamu nak masuk universiti, saya tengah baca komen kamu ni, nampak kamu baca. Jadi UPU tu adalah result begini. Sekejap, kita tulis lah. UPU, nanti kamu lepas SPM, okay. Untuk masuk, yes, untuk lepas kamu masuk SPM kan, contohnya kamu dekat sini SPM, tapi kamu bulan SPM, nanti, okay, nanti. Kamu sekarang di bulan 7, 8, 9, SPM ni bulan 3 kan, nampak lagi jauh lagi sebenarnya. Okay, so SPM, alright, so lepas SPM ni kita akan keluar, kamu akan orang banyak apa, kamu akan ada pilihan lah. Lepas SPM ni pilihan dia, kamu boleh pilih salah satu antara matrik. Okay. Saya cerita orang panggil biasanya, kalau orang Kelantan panggil golik atau hakikat kan, hakikat. Bila kita ni pelajar sains student, yes, matrik. Yang pertama adalah matrik. Yang kedua adalah form 6. Sebenarnya benda-benda lah ni kaunselor kamu yang patut cerita dekat kamu. Okay. So, form 4 pula doang. Form 6. Yang ketiga adalah IPG. Yang keempat adalah, kamu ada sebut SPA tu, tapi SPA tu budak sastra pun boleh ambil. Okay, budak sastra pun boleh ambil. So, saya tak tulis dekat sini. Dan yang keempat adalah UPU. Okay. UPU ni saya ambil yang UPU Science lah. Alright, so matrik, kamu boleh pilih antara 4 ni. Alright, so matrik mana kan? Form 6, form 6 mana kan? Lepas tu terus buat bachelor. Allah. Yes. Masuk form 6 pun boleh buat bachelor. Masuk UPU pun. Alright, so UPU ni kan dia terbahagi kepada 2. Iaitu, saya nak cakap, dia terbahagi kepada 2. Iaitu, kamu boleh ambil diploma, tapi saya tak sarankan lah sebab diploma ni dia agak ambil masa yang lama sikit. Alright, so diploma ataupun asasi. Tapi tak apa, kamu boleh je ambil diploma tu atas kesesuaian kamu nak. Dan ataupun asasi. Alright, dan gang, UPU ni dia boleh pilih 12. Kamu diberi pilihan untuk memilih 12 pilihan. Okay. Bachelor tak apa tu? Master. Degree. Alright, so kan degree kan lupa, saya tak guna bahasa Inggeris, saya guna bahasa Melayu. Diploma, degree, master kan. Alright, so macam lah degree tu bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu ijazah sarjana muda sebenarnya. Alright, so it's okay. Nampak benda ni dulu, lepas SPM kita pergi, bukan degree lagi apa kan tu. Kita pergi dekat matrik, form 6, IPG ataupun UPU. Dalam UPU tu kita akan pilih 12 pilihan. Iaitu antara diploma ataupun asasi. Okey. Kamu boleh pilih lah diploma sains. Dalam 12 pilihan. 12 pilihan. Kamu boleh letak 12.
Pertama, diploma sains student, diploma teknologi, asasi sains hayat, asasi sains apa tu kan. Yes, 12. Banyak kan 12. Banyak 12 kan, 12 pilihan. Banyak. So, apa beza asasi dengan diploma? Asasi setahun, diploma lebih daripada 2 tahun, 3 ataupun 4 tahun. Dia agak lama lah. Diploma tu dia lebih relax dan asasi of course lah setahun dia akan lebih padat. Apa punya dia macam batu kan punya dia punya apa tu emoji. Kamu punya lah, saya tak faham. Right, so jadi cerita dia dekat sini apa tu aku cara tu. Jadi cerita dia macam ni. Tadi 22 hari bulan 22 hari yang ni 22 hari ni kan 22 Julai adalah result bagi UPU untuk kamu punya sini. Dengarkan saya cakap sebelum pun. Adalah result bagi batch 04, kamu punya senior UPU dia orang keluar. Result UPU dia orang keluar hari ni. Okay. Dan seorang junior saya lah sebab saya kan umur 20, dia sekarang umur 18. Okay. So seorang student ni cerita dekat kamu lah. Okay. Dia awal-awal dia dapat matrik hari tu dia tak dapat. Okay. Dia tak dapat sebab bahasa Inggeris dia dapat D. Bahasa Inggeris dia. Bahasa Inggeris dia dapat D. Okay. Math dia dapat A. Math dia dapat C. Kimia dia dapat B+. Fizik dengan bio dia dapat C+. Okay. Dia hanya select, cantik kan? Dia macam kredit, semua kredit C+, B+, A kan? Tetapi dia select dekat bahasa Inggeris. Kami orang Kelantan biasanya kami select dekat bahasa Inggeris dan juga MMath. Orang negeri lain biasanya bahasa Inggeris dia tak ada masalah. Alright. So, dia tak dapat matrik sebab bahasa Inggeris dia D. Alright, saya makin. So, dia tak dapat. Lepas tu, dia dapat 1A. Okay, dia dapat 1A. So, IPG ni confirm dia tak dapat. IPG ni confirm dia tak dapat sebab IPG pun kita nak apply kita dekat IPG, adalah orang dia ujian dia, interview dia lagi kan, tapi untuk kita minta IPG tu kita kena at least ada 5A. Ada 5A. So sekarang ni budak tu, student tu, senior kamu tu, dia ada 1A sahaja. So confirm IPG tak akan dapat. Matrix dia dapat BID, and then saya tak tahu sebenarnya, saya harap dia dapat. Tapi result dah keluar, keputusan muktamad dan dia kena merayu, dia tak dapat. Form 6 pun dah dapat result lepas matrik. Sekejap sebelum ke selepas matrik, dan dia pun tak dapat. Dan hari ni UPU ada 12 pilihan kan? Ada 12. Semua kos 12 tu dia tak dapat. Kamu bayangkan macam mana? Dia belajar sains student. Dia ada 12 pilihan dekat UPU ni, dia tak dapat. Kamu bayangkan macam mana perasaan. Course engineering kamu nampak je perkataan kejuruteraan tu boleh. Kamu kena power dekat fizik dan bio. Fizik dan kimia. Kamu bayangkan macam mana perasaan dia tu. Tadi dia tengah bekerja dekat Naskin. Dan then result keluar tu masa pukul 12 tadi. Yes, siang kan? Dan kamu rasa kamu nak ke macam itu? Kawan, ada seorang lagi student ni, kawan dia juga dia dapat 6A semalam. Okay, insyaAllah dia dapat rayuan, berdoa. Betul tu, sedih Firdaus tu dapat. Firdaus, saya umur 20, abang Firdaus kamu ni dia umur 24. Alright, so student seorang lagi dia dapat 6A. Dia dapat 6A, banyak kan? Banyak. Dia dapat 6A banyak. Tetapi kimia dia dapat D. So sama. Matrik tak dapat, Form 6 tak dapat, IPG dapat lah.
IPG dapat. UPU dia akan dapat kalau dia tak minta sains tulen, sebab kimia ni adalah sains tulen kan. Saingan ramai sekarang, yes. IPG saingan terlalu ramai. Saya takut IPG. Saya pun tak minta IPG. Saya tak minta, bukan saya tak boleh, saya tak minta terus IPG. Saya tak nak sakit hati itu sebenarnya. Okay, dan IPG sebenarnya dia mengajar sekolah rendah dan saya tak nak mengajar sekolah rendah, saya nak ajar kimia. Kamu sekolah rendah ke? Tak kan? Kamu form 4, form 5, jadi saya nak ajar kamu form 4, form 5. Jadi, macam mana kamu rasa? Kamu nak macam mana? Kimia ni, at least kamu kena kredit. Jadi, kalau kamu tak ada orang panggil, kamu kena ada tindakan tu start daripada sekarang lah. Kamu sekarang tindakan daripada sekarang. Credit to C. At least C. Credit to C. Okay. Credit to C. Lulus to E. Lulus to E. Okay. Semalam saya ada cerita dekat kawan-kawan kamu. Aku dah cerita dan hari ni saya akan ulang balik. Jadi saya nak ajak kamu untuk kamu sebenarnya sertai satu kelas saya. Iaitu nama dia chemistry klinik lah. Chemistry klinik yang betul. Okay, kelas konsisten setiap minggu. So, saya akan buat kelas tu adalah setiap hari Jumaat sebenarnya. Form 6. Saya katakanlah fizik saya dapat D. Form 6. Atas form 6 apa kamu nak minta? Kalau sains tulen, matrik pun boleh sebenarnya D. Tapi kamu akan drop fizik. Kamu akan ambil sains komputer. Even kamu tak belajar sains komputer pun kamu kena ambil sains komputer dekat matrik. Tak apa. Ramai je yang tak pernah ambil pun sains komputer. Tapi dia belajar juga sebab dia nak drop fizik tu. Katakanlah, tapi janganlah katakanlah kamu kena doakan kamu dapat A. Kamu kena usaha. Kita kena usaha asalkan dapat A. So, saya akan buat kelas chemistry klinik bermula daripada bulan depan. So, bermula daripada bulan depan, saya tak ada lah. Bermula daripada bulan depan. Sekejap, saya nak saya nak share screen daripada phone sekejap. Alright. So, sekejap share screen dulu. Saya tak ingat sebenarnya. So, tak share. Habis semua ni, habis nampak. Saya lag. Telefon saya serius ni, banyak sangat lag. Sekejap. Lag kuat ni, lag kuat. Sekejap. Okay. So, saya tak nampak apa-apa lah. Warna hitam. Banyaknya. Tempat nak. Okay. Ambil pula nombor-nombor tu. Tu lah ni. Saya buat tadi, ni dia. Okay, ni dia group dia, nampak kan? So, kamu jangan ambil nombor-nombor tadi tu pula. Itu macam-macam. So, kelas yang akan saya buat di sini, chemistry klinik alpha. Ni alpha group, just nama group kita, group kelas kita. Saya akan buat kelas setiap hari Jumaat minggu depan. Bulan depan, start bulan depan. Dan saya akan buat extra kelas. Orang panggil setiap Jumaat setiap minggu kan. Setiap minggu akan ada kelas. Tapi kamu jangan risau. Kamu bukan akan ada setiap minggu tu satu je. Satu minggu saja. Okay. Saya akan buat juga extra prep kelas kan. So mesti kita nakkan kredit untuk trial, kredit ataupun trial dan SPM E ataupun A+. Misi kita untuk SPM. So bayaran dia saya minta hanyalah RM20 satu bulan. Kalau kamu orang panggil nak masuk kelas konsisten secara mingguan. Faham tak? It's okay. Ini adalah tak ada paksaan. This just atas pilihan kamu, tindakan kamu kalau kamu rasa macam mana. Saya nampak kamera balik. Bukan. Baru double. Okay. Macam mana? Dan saya bagi hadiah kan, saya akan bagi hadiah kan, saya bagi tahu dekat korang kan semalam. Kalau kamu
mendaftar kan ataupun sertai ajak kawan-kawan kamu kan, kamu dah ready ke sebenarnya nak SPM? Gitu ya. SPM ada 2 bulan kan, 7 kan. Kamu sertai dengan kawan kamu ke, dengan 3 orang kan. Malam saya cakap dengan ada yang ada kan, siapa cuba teka apa yang saya akan bagi. Macam gitu je. Malah nak cerita panjang-panjang sebab kalau kamu nak, kamu just nak je. Kalau kamu tak nak, tak nak. It's okay. Saya tak paksa sebab dah ada yang nak sebenarnya. Ni. Kamu yang nak, saya tiga orang saya akan bagi hadiah kepada kamu, baju, buku dan juga link workbook. Saya akan bagi link workbook tu. Yang saya guna, yang saya buat dah. Entah saya suruh. Saya tak nampak sebenarnya. Okey lah. Okay, jom kita sambung. Tak. Tiba kan? Tak suruh. Okey. Okey. Sekejap nak baca. Yes, sebab kimia ni dia adalah core kepada sains tulen. Kimia ni adalah core, orang panggil apa, asas kepada sains tulen. Kamu boleh drop fizik sebenarnya. Kamu boleh drop bio sebenarnya. Tapi kimia kamu tak boleh drop. Kalau kamu drop kimia, maksudnya kamu drop semua subjek sains tulen tu. Okay? Kalau BID macam mana cikgu untuk form C ke? Kalau form C, kalau matrik macam kawan saya tadi lah, junior tu. Senior kamu lah. Kalau form C, awak ambil form C yang tak ada kaitan dengan bahasa Inggeris, sastra, tak apalah. Tapi hakikat dia sekarang ni, kita belajar sains tulen dari tingkatan 4, kita kenalah sambung sains tulen zaman kita lepas SPM. Kita panggil lepasan SPM kan. Okay. 15, so bulat dah, bulat. So, okay. Matrik bahasa Inggeris ke? Ya. Gang, berita buruk tak tahulah berita buruk ke baik. C je, predict je, C sahaja. Lepas SPM, anything kamu belajar dalam bahasa Inggeris, diploma ke, matrik ke, kamu akan belajar dalam bahasa Inggeris. Okay? Tapi it's okay. Kalau just belajar dalam bahasa Inggeris, contohlah fizik dalam bahasa Inggeris, kimia dalam bahasa Inggeris, sebenarnya itu tak jadi satu masalah sebab kita akan guna setiap hari. Kamu akan terbiasa. Just bahasa Inggeris tu yang SPM ni kita kena strong sikit. Alright, so minimum basic Inggeris. Kalau saya nak letakkan kamu A, jangan letak kredit, letak A, okay? Tapi kredit dah memadai. Okay? Okay, jom kita balik kepada ujian kimia kita. Ujian kimia bagi Kak Ayon. Aku tak mampu A, mampu. InsyaAllah mampu. Cari tips dia adalah semua subjek akan ambil 17 subjek, bukan tips dia adalah cari cikgu yang tepat. Gitu je. Alright. Jadi jom masuk ujian kimia bagi Kak Ayon kan. Ujian kimia bagi Kak Ayon. Jadi kita ada dalam bekas adalah Kak Ayon. Kita ada satu Kak Ayon. Contoh dia kuprum 2+ kan. Cu2+. So kita nak buktikan kepada manusia lain sebenarnya dalam bekas kita ni ada kuprum 2+, Cu2+. So kita kena buat ujian kimia. Alright. So ujian kimia ni bagi Kak Ayon, kita nak sahkan kehadiran Kak Ayon tersebut, Ayon yang positif tersebut. Kita perlu sebenarnya patut tulis tak ada lagi benda ni. Menggunakan larutan aqueous. Menggunakan larutan aqueous apa? Menggunakan larutan aqueous, ni dah terbagi kepada dua ni. Menggunakan larutan aqueous natrium hydroksida ataupun sodium hydroxide dalam bahasa Inggeris, ataupun amonia. Okey, amonia. Menggunakan larutan aqueous natrium hydroksida ataupun kita boleh gunakan larutan aqueous amonia. Macam mana tu? Right. So larutan aqueous ni just larutan just air. Cecair gitulah. Alright. So kita pergi dekat natrium hydroksida dulu kan.
Natrium hydroksida tempat juga nak buat yang orang panggil apa? Yang anion. Jadi kita pergi kat natrium hydroksida dulu. Tengok natrium hydroksida ni kita punya formula dia adalah formula dia adalah pakcik anua zen terbesarkan tu larut dalam akses. Akses tu apa? Akses tu kalau kita masukkan berlebihan. Pakcik Allahu Akbar. Pakcik. Okay, pakcik. Alright, so sorry okay, so pakcik Anwar Zain nak tulis Anwar kan jadi Pak Ni, jadi pakcik campur Anwar jadi Pak Ni. Pakcik Anwar Zain larut dalam akses. Maksud dia macam gini. Maksud gini. Tak apa. Okay. Maksud gini. Kita ada pakcik ni sebenarnya geng. Pakcik ni adalah Pb2+. Anwar ni Al3+. Zain ni tak lain tak bukan lah. Zin 2+. Okay. Pb lead aluminium. Okay. So aluminium lah kan. Kenapa dalam bahasa Inggeris? Orang. Jadi argentum silver. Okay. So sekarang ni dalam bekas ni kan kita ada Al3+ contoh dia kan. Saya ambil Anwar kan, pakcik Anwar Zain. Anwar. So kita guna apa sekarang ni? Larutan apa sekarang ni? Larutan aqueous apa sekarang ni? Cuba komen sikit. Kita guna larutan aqueous apa sekarang ni? Apa sekarang? Tak tahu Sekejap. Okay. Kita guna larutan aqueous ni natrium hydroksida. Natrium hydroksida tu. Kan kita menggunakan larutan aqueous apa? Larutan aqueous yang ni iaitu natrium hydroksida. So maksudnya kita masukkan natrium hydroksida, sodium hydroksida tu dalam ni sikit dulu. So Al3+ tu dia ada dalam tu lagi. Dia akan tak hilang lah. Dia tak hilang. Tetapi kalau kita masukkan natrium NaOH ni, natrium hydroksida ni secara akses tu banyak berlebihan. Banyak. So NaOH ni kita masukkan secara banyak. So pakcik Anwar Zain larut dalam akses. So Anwar tu Al3+ tu bila masukkan natrium hydroksida banyak-banyak dia akan larut. Sebab natrium hydroksida tu kita bubuh akses. Dia larut dalam akses. NaO tu kita bubuh banyak-banyak. Akses. Saya sebut akses tadi. Akses tu banyak-banyak. So, faham tak? Saya confuse juga. Saya takut kamu tak faham dekat sini. Ada yang tak faham sebenarnya. Kalau kamu tak faham, kamu terus cakap. Saya tak nampak komen kamu. Adakah saya dekat? Kamu faham ke? Tak faham boleh je tulis tak faham. Saya ulang balik. Kurang. Okey. Lain? Okay, Adam kurang. So macam ni. Kita ada bekas. Ini orang panggil tabung uji lah. Tabung uji. Okay, so tabung uji ni kita ada Al3+. Ataupun PB lah dulu. Pakcik kan. PB2+. Yes. Memang soalan lampau. So pakcik Anwar Zain larut dalam akses. PB2+. Pakcik tu pakcik. Alright. So kita guna larutan atas ni. Larutan natrium hydroksida. Kita guna larutan natrium hydroksida. Ni natrium hydroksida.
Natrium hidroksida. Alright, so kita masukkan natrium hidroksida dalam PB ni. PB ni. Dalam tu. Right. So, formula dia dekat sini adalah pakcik anuazin larut dalam ekses. Maksudnya, plumbum, aluminium dengan zinc tu dia larut dalam natrium hidroksida yang ekses, yang berlebihan. Maksudnya, kalau kita masukkan dalam ni NaOH secara berlebihan. Berlebihan tu banyak lah. Kita buat banyak-banyak. Sir, suara sir. Okay, ada balik. Plumbum ni dia akan larut dalam NaOH excess. Pakcik larut dalam dalam natrium hidroksida yang excess, yang banyak, yang kita bubur banyak-banyak. Faham? Ada lagi ya? Alright, so kita pergi contoh lah. Saya bagi contoh yang lain, iaitu saya bagi contoh dekat sini, kuprum. Kita masukkan juga NaOH banyak-banyak dalam ni. Alright, so cuba teka Cu2 plus tu dia larut tak larut? Cu2 plus ni dia larut tak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Kita buat banyak-banyak. Dia tidak larut. Okey, jawapan dia sebenarnya tidak larut. Dia mana tak? Okey, tak. Okey. Okey, Nur Adam jawab larut. Alright. Dia macam gini. Hanya pakcik anuazin sahaja yang larut dalam natrium hidroksida yang berlebihan. Macam tu. Kan kita guna sekarang ni adalah larutan ni, larutan natrium hidroksida kan. So, sekarang ni kita guna natrium hidroksida sebagai larutan kita. So, hanya pakcik anuazin yang larut dalam natrium hidroksida yang berlebihan. Hanya pakcik ataupun anua ataupun zinc. Hanya plumbum ataupun aluminium ataupun zinc yang larut. Selain daripada tu tak larut. So sekarang ni C2 plus ni pakcik anuazin ke? Gitu lah. So C2 plus ni dia bukan pakcik anuazin. Maksudnya pakcik anuazin ni maksudnya C2 plus ni dia tidak larut dalam NaOH berlebihan. Sebab hanya pakcik anuazin sahaja yang larut. Okey. Saya pergi dekat contoh yang kedua. Amonia tu. Right, so amonia kita punya formula adalah ada formula iaitu Zen dan cipta larut dalam ekses. Zen tu zinc kan? Zen tu zinc. Zen tu adalah zinc. Zinc dan cipta tu sebenarnya adalah Cu2 plus. Zinc dengan cipta. Susu tu benda apa tu? Nestle, apa tu Nestle? Saya ada tidak something ke? Susu coklat Nestle, susu coklat Nestle tu dia lain. Right? So, dia lain. Ni amonia. Susu coklat Nestle tu untuk amonium. Ni amonia. Sekarang ni kita boleh sahkan ujian K-ion, kehadiran K-ion tu. K-ion lah, K-ion. Ion yang kita belajar yang positif tu. Apa? Na plus, Ca2 plus kan? Kalau nak, yang positif-positif tu K-ion kan. So kita nak sahkan K-ion, kita boleh menggunakan dua larutan aqueous. Iaitu natrium hidroksida ataupun larutan amonia. Larutan natrium hidroksida ataupun
larutan amonia. Guna salah satu je, tak payahlah nak buat dua-dua macam merepek pula kan. Okay, so kita gunakan larutan amonia. Sekarang ni kita gunakan larutan amonia. Okay, tadi guna natrium hidroksida. Tak naklah guna natrium hidroksida, nak guna amonia. Suka hati. Alright, so amonia ni dia punya formula adalah zinc dan cekta larut dalam ekses. Maksudnya bila kita gunakan contoh ada bekas, ada apa panggil ni, tabung uji, ada zinc dalam tu. Zinc dalam. Okay, so ada zinc dalam tu. Sekarang ni kita guna larutan apa kan? Cuba komen sikit. Kita guna larutan apa? Larutan aqueous apa? Kita record kan? Yes. Yes, record. Ammonium. NH3. Yes, kita guna larutan amonia. Yes, kita guna larutan amonia. Kita guna larutan amonia ni, sekarang ni kita guna larutan amonia. Okay, so kita letakkan amonia lah dalam ni. Masukkan amonia dalam ni. Right, so kita masukkan sikit je dulu. Alright, so keluar. Right, so kita letakkan amonia ni sikit dalam tu. Zinc tu dia tak akan larut lagi. Tetapi kalau kita letak banyak-banyak, amonia ni kita letak banyak-banyak, NH3 ni kita letak banyak-banyak. Okay, NH3 tu kita letak banyak-banyak. Zinc dan cekta dia larut dalam banyak dalam proses tu. So, zinc kan kita guna sekarang ni. So, bila kita letak amonia ni banyak-banyak, dia akan jadi, zinc tu dia akan hilang lah. Dia akan larut. Okay. Faham tak sampai sini? Yang tinggal ni ada lagi. Faham tak? Sampai sini. Sampai sini faham ke? Okay, so. Okay. Okay. Contohan. Contoh. Saya bagi satu contoh lah. Contoh soalan. Satu je. Ya, lepas tu kita habis. Ini satu je, lepas tu kita habis. Kita tak buat apa tu? Kita tak buat soalan dah. Kita tak buat soalan. Kita tak buat ayat. Kita just buat soalan je. Sekejap. Tak selesa. Uraikan. Ya. Mengesahkan ejaan contoh soalan SPM ni. Just tak adalah kan ejaan dia macam tu. Kejap je, saya tak buat ayat pun, saya just bagi konsep je dekat kamu. Okay. Kehadiran ion apa? Saya nak bagi dekat kamu ion kuprum. Tak bagi warna, tak apa. Kuprum Cu2+. Gang, Cu2+ warna apa? Cu2+ warna apa, gang? Describe chemical test to verify the presence of copper 2 in solution. Warna biru. Yes. Cu biru kan? U blue. Alright. So sekarang ni kan urat soalan aku tak habis lagi. Buat kecil-kecil, lepas tu menyesal lah. Ya Allah, dah boleh lukisan. Okay. Jadi, sekarang ni kita ada larutan. Larutan apa? Kita ada larutan X. Okay, kita ada larutan X. Letak dalam beaker lagi sesuai. Kita just nak buat test kan. Kita just nak buat test. Jadi test tu biasanya kita buat
test kita tak nak membazir banyak-banyak. So logik kan kita tak nak kita tak nak membazir larutan ataupun kita tak nak membazirkan bahan kimia kita dalam lab tu. Kita just dia kita guna dalam tabung uji je lah. Okay, betul ni? Betul. Kita tak nak membazir. Alright. So kita guna tabung uji. Okay. Alright. Jadi, okay. Amonia. Alright. So semalam kita guna natrium hydroksida. Okay, sekarang kita guna amonia lah pula. Okay. Sekarang ni ada dalam ni Cu2+, ion Cu2+. Cu2+ ni adalah cation, ion yang bercharge positif. So kita tahu dalam tu ada ion kuprum. Tapi orang tak percaya kat kita. Tak punya kan, tak percaya. Mari aku tunjukkan. Aku buat ujian kimia dekat dia. So aku tunjuk. Iaitu kita ambil salah satu larutan aqueous natrium hydroksida ataupun larutan aqueous amonia. Salah satu saja. So sekarang ni kat soalan dia tak bagi menggunakan apa-apa pun, tak. Kita boleh pilih yang mana kita nak, yang mana kita suka. So malam saya dah guna natrium hydroksida, malam ni kita guna amonia. Larutan aqueous amonia. So so malam ni kita guna amonia. Okay. First step adalah kita masukkan, step yang pertama kita masukkan amonia dalam test tube tu. Tabung uji tu. Amonia. Ni lah bahaya. Amonia. Amonia sikit. Kita bubur dulu sikit. Sikit tu banyak mana ada sukatan dia, nanti kita belajar. Amonia ni kita letak sekejap. Sikit. Kita letak sikit. Okay, sedikit ke banyak? Sikit dulu. Kita letak sikit dulu kan? Kita letak sikit dulu. Right. Kita letak sikit dulu. And then lepas kita letak sikit tu kan, sekarang ni dalam larutan X tu ada kuprum. Ada kuprum kan sebenarnya? Ada kuprum. Cu2+. Okay. Kita letak sikit dulu. Dengar Dengar. Right. Saya tahu. It's okay. Okay. Kamu percayakan saya mengajar kamu dengan ikhlas hati untuk kamu dapat A. Okay. Saya tak akan ajar jalan sesat dekat kamu. Okay, relax. Saya bukan nak yakin. Okay. So kat dalam ni ada Cu2+. Jadi kita guna larutan amonia kan tadi. So step yang pertama kita letakkan amonia ni sikit dulu. Sikit. Faham tak? Sikit. So bila kita letak sikit dalam tu, akan keluar mendakkan. Okey geng, mendakkan warna. Mendakkan warna kuprum tu. Okey, mendakkan warna apa? Yes, mendakkan biru terhasil. Mendakkan biru. Bisa Khairul Izzah pandai dah ni. Ada. Macam mana pandai yang tiba-tiba. Mendakkan biru terhasil. Okey, mendakkan biru terhasil. Sebab kita masukkan amonia sikit tadi. Okey. Step yang ketiga adalah kita masukkan lagi amonia dalam ni. Amonia dalam ni NH3. NH3 amonia. Okey. Jangan cakap yoga. Saya pakai macam gitulah. Alright. So amonia ni kita letak banyak-banyak pula. Excess dah banyak-banyak. Banyak-banyak tu excess. Kita letak banyak-banyak. Alright. Bila kita letak banyak-banyak amonia ni kan. So amonia kan formula dia tak ada. Siapa yang akses dalam amonia berlebihan? Siapa? Amonia yang berlebihan siapa? Siapa yang larut dalam amonia berlebihan? Amonia. Yes. Z dengan kuprum. Z dan cipta kan? Z dan juga cipta. Z dan juga cipta kan? NH3 amonia, dia Z dan juga cipta kuprum larut dalam akses. Dalam
amonia berlebihan. Alright, aku pula dah. So, sekarang ni kita letak NH3, kita letak amonia banyak-banyak dalam tabung uji ni yang ada C2+. Okey. So, mendakan biru kita sekarang ni, dia larut ke tak larut dalam amonia berlebihan? Mendakan biru kita sekarang ni larut ke tak larut? Larut ke tak larut? Yes, gang. Pandai larut dalam amonia. Kamu jangan tulis NH3, kamu tulis amonia lah. Berlebihan. Itu je lah ayat dia sebenarnya. Dia biasa 3 ataupun 4 markah dekat sini. Kalau kamu tak tahu, kamu tinggal dah 3 markah, 4 markah kamu dah tinggal dekat sini. Okey, jadi step yang pertama untuk kita sahkan ion kuprum ada dalam tabung uji ni. Step yang pertama kita masukkan amonia, larutan aqueous amonia sikit dulu. Masukkan, okey, mendakan biru terhasil yang kedua. Sikit je masuk, so mendakan biru terhasil. Okey, tapi kita tak boleh stop sampai situ dulu. Kita tak boleh stop sampai situ. Dia step yang ketiga, kita kena masukkan amonia ni banyak-banyak. And then kalau mendakan biru tu dia dia larut dalam amonia berlebihan, maksudnya Cu2 tu dia hadir, ion kuprum hadir. Adalah ayat dia, ion kuprum hadir. Tu dapat jawapan dekat situ. Faham? Boleh saya tanya, boleh saya nak minta feedback kamu? Respon. Faham ke faham? Faham. Yelah, faham ke tak faham? Dia faham dia. Kamu tak belajar lagi sebenarnya. Kamu belajar dalam bab 6. Kalau kamu actually sendu tu. Yang lain, takkan nak malu dekat yang Halib, Lim. Tak belajar lagi sebenarnya. Kamu yang form 5 dah faham. Aku faham, Hairizat faham. Ajang faham. Alia, faham. Banyak kali join sekali besok, banyak kali tak orang. Yes, good job. Jauh senang. So nanti ni Amni faham. Ada tu. Okay. So nanti saya tak tahu dalam soalan ni ada ke tak yang kaitan dengan sekejap. Okay. Tiba. Cikgu mana banyak kali ajar buat ni. Okay, saya form 4 baru masuk bab 4. Jadual berkala unsur best. Okay. Satu soalan. Lama sebenarnya kelas tiba-tiba kat kamu. Tak apa ni, saya nak habis dah. Satu je. Okay, ni. Okay, mendakan putih larut dalam amonia berlebihan. Putih kan? Siapa putih? Siapa putih? Pakcik Anwazin. Okay. Pakcik Anwazin. So antara ini tapi semua cantik ni. Pakcik Anwazin memang cantik. So semua warna putih. Okay. So dia guna larutan amonia berlebihan. Okay. So Pakcik Anwazin memang cantik kan. Semua cantik kat sini. So si jawapan dia sebab apa? Nak try dulu. Tak buat lagi. Amonia berlebihan. Dia cakap larut dalam ekses. So amonia berlebihan, siapa larut dalam ekses? Ekses amonia. Amonia Zain dengan Cipta. Yes, dah jawab. Dah dapat. Siap. Dah dapat markah kat kamu. Inilah sebenarnya orang panggil apa tu? Soalan SPM betul. Dah boleh jawab kan? Boleh jawab. So nanti semua ni kamu Allah satu je. Nantilah saya bagi soalan dekat kamu. Nanti satu je. Tak mencapai. Yang ni bukan soalan sebab tak ada soalan tu. Soalan dia tak cukup. Semudah itu ya. Yes.
YGY tu apa? Wagi. Alright. So, setakat itu jar kelas kita pada hari ini. So, anything question you nak tanya, you can just directly tanya. Itu je. Okay, so nanti kamu tanya je dalam group yang tak ada, ya. Best rasa senang. Thank you sir, welcome. So, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Anything kalau kamu nak tanya pasal kelas yang saya buat bulan depan tu, it's tanya je dalam group nanti ataupun tanya je PM saya ataupun IG saya ada kalau kamu tak ada nombor saya. Nur Ahmad nanti. Right, so Ijaz Ahmad. Well, thank you. Gempak tu ni. Okay. Sayang sir. Oh sayang semua kat sini. Okay, bye bye. Okay, dah boleh keluar. Dah boleh left. Kamu tak left dah ni. Bye bye. Syukran. Bye baby. Okay, bagus tak kita. Alright. Thank you. Ya halal brother. Okay, semua berebut saya. Yang berebut saya semua lelaki. Alright, so are you okay? Okay, semua okay. Cuba just happy kan, excited dia jawab kimia. So tiba-tiba panggil cikgu dia baby kan. Okay. Thank you gang sebab sampai ke hujung rancangan. Thank you. Ya welcome semua. Selamat berehat. Mana? Oh, saya. Stop recording. Thank you for watching.